kama qala rawahu Tirmizi wa hadis sahih. Maksudnya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah dalam melaksanakan amal-amal sebelum datangnya 7 perkara. Sebelum datangnya 7 perkara. Yantaziruna illa faqran mansiya, apakah kamu perlu menunggu kepada kefakiran yang melupakan, kefakiran yang melupakan, au ghaniyan, ataupun kekayaan yang menjadikan keangkuhan, au haraman au maradan mufsidan, ataupun penyakit, datangnya penyakit yang boleh membinasakan, au haraman mufnidan, ataupun datangnya masa tua yang membawa kenyanyukan, au mautan mujahazan, ataupun kematian yang tiba-tiba, secara tiba-tiba, awid dajjal, ataupun kamu menunggu dajjal, fasyarru ghaib yantazir, maka ia adalah seburuk-buruk perkara gaib yang kamu tunggu, awis sa'ah, ataupun kamu tunggu kepada kiamat, fasa'atu adha wa amar, sesungguhnya hari kiamat itu lebih berat dan lebih sukar. Hadis riwayat Tirmizi, status hadisnya hadis sahih. Daripada hadis tersebut dapat kita fahami bahawa Nabi SAW mengingatkan kita tentang untuk melaksanakan perkara-perkara kebaikan dengan bersegera. Segera untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Kalau kita ada rasa ada mengetahui perkara-perkara baik, dan kita rasa perkara-perkara itu baik untuk kita dan sebagainya, maka lakukanlah kebaikan tersebut. Apa yang kita tunggu lagi? Apa yang kita tangguhkan? Apa yang kita lengahkan lagi? Atau nak tunggu, ada orang kata saya ni masih lagi fakir, kita lagi masih dalam kesusahan. Jadi bila dah datang kesusahan tersebut, kita lalai daripada nak melakukan amal. Bila dah susah nanti, tak apalah, nanti sekarang ni saya masih susah lagi, saya belum lagi dapat nak buat kebaikan. Takut nanti dia tak dapat nak melakukan kebaikan bila dah datang kesusahan itu. Kita tangguh sehingga bila dah datang dah tak dapat nak melaksanakan kebaikan tersebut. Ataupun kita tunggu, tak apalah, kita ni masih lagi belum kaya, belum lagi ada kelapangan. Nanti bila lapang, bila dah kaya sikit, nanti bolehlah kita melakukan kebaikan. Takut bila dah kaya pula, tak nak pula dia buat kebaikan. Dulu sebelum dia kata sebelum senang, dia kata insyaAllah kalau ada rezeki ni saya setiap tahun nak nak bersedekah, setiap ni nak bantu orang semua. Tapi bila dah ada dah Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia pula kata tak apalah, ini usaha saya cari sendiri. Dah dah apa nak bantu orang lagi, orang pandai-pandai lah dia cari sendiri dan sebagainya. Dia jadi angkuh bila dah ada, takut bila dah ada kekayaan tersebut, dah ada kenikmatan tersebut, dia lupa untuk nak membuat kebaikan. Apa yang kita ada, segera kita lakukan kebaikan tersebut kalau kita dapat buat tadi. Ataupun maradan mufsidan, ataupun yang membawa takut kamu tunggu datanglah, sehingga datang penyakit yang boleh membawa kebinasaan. Dah tunggu nantilah, kita ni masih sihat lagi, masih ni lagi, masih ada masa lagi, lama lagi, panjang lagi umur serut. Jadi masih panjang lagi, nantilah. Kalau ada masa nanti kita buatlah, nanti ada ketentuan kita buat, kita tunggu, akhirnya datang pula penyakit, dah tak dapat nak melaksanakan amal tersebut, tak dapat nak buat kebaikan tersebut, dah datang penyakit, dah tak boleh nak solat dan sebagainya, dah tak dapat nak buat kebaikan dan sebagainya. Ataupun dia haraman mufnidan, ataupun kamu mungkin dia katakan bahawa dia masih muda lagi. Apa tuan? Otai masih bisa. Jadi dia kata muda lagi, masih lagi ada ketentuan dan sebagainya. Tak apa, nanti dululah. Nanti bila dah agak-agak sikit, dah berumur sikit lah, dah berumur sikit, dah pencin, nanti baru nak beramal dah. Nanti dah pencin baru nak beramal, takut tak sempat pencin. Dia takut tak sempat pencin kan. Jadi dia kata tuan, jadi dia takut bila dah kata nantilah, takut datanglah masa tua itu, nanti dah nyanyuk pula dapat nak beramal, amalan dah tak betul dah. Sedangkan masa sihat dulu tak ada lengah-lengahkan amal,
tangguh-tangguhkan sehingga datang pula masa tua dah nyanyuk pula tak boleh nak beramal dengan sempurna. Begitu juga yang kita takut lagi adalah mautan mujahazan, datangnya kematian tiba-tiba. Ini yang kita sangat takut. Dia tak janjikan yang datang yang mati itu adalah orang tua je tuan. Orang muda tak mati. Jadi orang tua pun mati, orang muda pun mati. Kanak-kanak pun mati, bayi pun mati juga. Jadi dalam keadaan kematian itu Allah Ta'ala janjikan bahawa kematian itu pasti, tapi siapa mati dulu pun tak tahu. Dan bila matinya pun kita tak tahu. Malaikat pun tak tahulah bagaimana bila akan berlaku kematian itu untuk sesiapa pun. Itu insya-Allah dalam bab tauhid nanti akan bincang lebih lanjut. Dan iaitulah lagi satu yang keenamnya adalah apakah yang kamu tunggu lagi, sehingga dia kata nantilah sekarang ni dah sibuk orang nak keluar dajjalnya lah, dah keluar Dabah lah, Dabatul Ardh yang dikata Ya'juj Ma'juj keluar lah, Imam Mahdi dah turun lah. Sibuk kan? Tuan 2-3 tahun lepas ada orang tak pergi haji. Pergi haji rupanya ini satu keadaan yang Allah Ta'ala beri satu kelebihan di situ itu. Mereka melakukan benda yang silap di situ, iaitu mereka pergi haji, bukan pergi haji sebenar, bahkan mereka tunggu Imam Mahdi nak berbai'ah di Arafah. Lebih kurang 300 orang dia orang dapat jumpa orang ni. Orang Malaysia, orang kawasan Malaysia dan juga Indonesia ni dia orang jumpa, dia 300 orang. Ada satu fahaman lah, mereka ni mengatakan bahawa Imam Mahdi akan turun, akan berada di Arafah pada tahun 1443 Hijrah. Pada 9 Zulhijjah akan berada di Arafah. Jadi mereka tunggu dekat Arafah. Semua pergi Arafah bukan nak wukuf di Arafah, tapi nak jumpa Imam Mahdi. Jadi tunggu sampai ke malam. Orang dah pergi ke Masyaril Haram, dah pergi ke ni, maka dia belum pergi lagi, dia tunggu sampai ke malam, sampai ke pagi besok. Tunggu tak datang Imam Mahdi. Jadi dia punya ketua dia kata dapat berita Imam Mahdi tak dapat turun tahun ini. Tahun ini tak jadi turun. Mungkin turunnya pada tahun akan datang lah dan sebagainya. Orang tak tahu lagi tuan. Masa itu masa haji, orang tak pasal lagi ni. Tapi yang macam mana orang dapat tahu? Masa dia nak balik, dia sangkut dekat airport. Mereka sangkut kat airport kerana visa dah habis, mereka tak balik lagi. Sebenarnya dia orang dah datang awal, ada kumpulan yang dah datang awal. Mereka ni ataupun datang secara tidak tidak ikut ketentuan lah. Dia datang tanpa kebenaran. Jadi dia datang di situ dan mereka berkumpul, dan akhirnya masa nak balik tu mereka ditangkap. Bila tangkap, bukan semua dia kena tangkap, 1 orang 2 orang dia kena tangkap. Bila tangkap, dia cakap kamu macam mana masuk sini dan sebagainya. Jadi bila dia kaji-kaji semula, rupanya mereka datang nak jumpa Imam Mahdi. Adakah kamu datang 2 orang yang nak jumpa Imam Mahdi? Tak, ada 300 orang lagi. Disebutlah orang-orang ni satu kumpulan. Jadi hari yang 300 orang itu bukan datang buat haji. Mereka tak niat buat haji, sebenarnya mereka datang untuk nak jumpa Imam Mahdi je. Dia tak buat haji tahun tu. Kalau tahu 300 orang tu tak payah pergi, bagi orang lain dia pergi. Menyusah orang tu kan. Dia datang nak tunggu Imam Mahdi. Mana? Ini yang kita takut. Sebab nak sibuk nak keluar dajjal ni dan Dabah ni dan sebagainya. Dan yang satu lagi, adakah kamu tunggu perkara yang ketujuh? Adakah yang kamu nak tangguh? Nantilah, belum lagi nak kiamat. Nantikanlah kiamat, nanti dah dekat-dekat nak kiamat kita beramal. Jadi Allah Ta'ala nakkan bahawa sesungguhnya as-sa'ah al-tantasiruna sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Sesungguhnya masa kiamat itu sangatlah getir, sangatlah berat dan sangatlah sukar. Kalau kata hari ini tak nak beramal, dah dekat-dekat dengan nak kiamat baru nak beramal, nanti hari kiamat langsung tak dapat beramal. Sebab mereka tak berjinak-jinak dengan amal, bila dah hari kiamat lagi teruk. Nabi sabdakan keadaan hari kiamat itu sangat getir. Ada orang pagi dia Islam, biasalah ini zaman sekarang tu,
paginya di Islam dekat-dekat nak kiamat, paginya di Islam, petang dia dah mula kafir. Ada yang paginya petang dia Islam, paginya dia dah sudah kafir semula. Itu yang hampir-hampir nak kiamat. Yang kiamat, yang dekat-dekat, yang dah mula kiamat, proses kiamat itu, maka apabila pagi itu di Islam, pagi itu juga dia boleh kafir. Bila dia petang tu dia Islam, mungkin petang itu juga dia kafir dan sebagainya. Sebab keadaan kegetiran hari itu dengan memerlukan keadaan yang lebih besar, lebih sukar untuk kita nak menghadapi tersebut. Jadi ini yang dapat kita kongsikan sikit. Janganlah tunggu untuk nak beramal. Kalau ada sedikit amal yang dapat kita lakukan, segeralah. Mungkin kita kata hari ini tuan, mungkin kita kata hari ini malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban. Kata orang sibuk, kita kata biasa orang baca Yasin 3 kali. Tak apa tuan, alhamdulillah baik. Siapa yang dapat buat macam tu, alhamdulillah baik. Bacalah dengan kebaikan. Bacalah dengan kebaikan kalau dia dapat baca. Maka jika tidak dapat, sekurang-kurangnya tak dapat 3, dapatlah buat 1. Kalau tak dapat buat 1, buatlah kebaikan. Allah Ta'ala tak ada pula Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tak pernah sia-siakan mana-mana pun amal kebaikan yang kamu buat. Tak pernah sia-siakan. Kami tak pernah juga pandang remeh. Bahkan kami pandang satu kebajikan yang kamu lakukan dengan penuh kebaikan. Itu yang kami nak. Buatlah. Maknanya kalau kita tak dapat nak mungkin kita tak dapat baca Yasin hari ini bersama ramai-ramai, mungkin kita baca di rumah dan sebagainya akan datang. Kalau tidak pun, maka kita hadir kelas-kelas pengajian. Itu juga adalah satu tanda kebaikan. Hadir kelas pengajian macam ni tuan, kerana ia adalah himpunan para malaikat. Para malaikat nak tengok ni. Allah Ta'ala firmankan kepada para malaikat, wahai malaikat, lihat, dulu kamu kata hamba-hambaku ini melakukan kerosakan, melakukan kebinasan. Tidak. Tengok hari ini, mereka hadir dalam kelas-kelas pengajian, mereka mempelajari ilmu-ilmuku dan mereka melakukan amal kebaikan. Mereka memperbetulkan amal-amal kebaikan mereka, memperbaiki amal-amal kebaikan mereka. Mereka hadir untuk mempelajari, untuk melakukan kebaikan. Mereka juga Allah Ta'ala puji. Dan setelah lama kita telah melakukan kebaikan yang Allah Ta'ala puji kita depan para malaikat tuan. Dipuji-puji kita depan para malaikat, Allah Ta'ala puji. Disebut nama kita tuan, bukan sembarang-sembarang ni tuan. Disebut nama kita, satu persatu orang semua disebut. Tak ada pula dia kata orang-orang gadik semua yang hadir pada hari ni, ni Allah Ta'ala ni. Tak, disebut satu nama kita di hadapan para malaikat. Malaikat ini sentiasa mendengar nama kita, tetapi mereka tidak berpeluang untuk melihat kita. Belum berpeluang untuk melihat kita. Jadi pada satu kelebihan, pada malam nisfu Syaban, maka Allah Ta'ala beri kelebihan, iaitulah hari perayaan. Disebut oleh ulama-ulama dan orang-orang soleh, maka dikatakan bahawa adalah hari perayaan bagi malaikat. Yang mana malaikat ini Allah Ta'ala beri keizinan kepada mereka, di antara banyak-banyak malaikat yang diberikan keizinan untuk turun urusan-urusan tertentu, urusan-urusan yang Allah Ta'ala dah tetapkan, dan mereka turun juga untuk melihat kepada orang-orang yang Allah Ta'ala sebut nama-namanya, sentiasa sebut namanya. Masa mereka di alam malakut sana, maka mereka tanya, ya Allah, berikanlah kami untuk melihat mereka sekarang ini. Tidak, kamu tidak diizinkan lagi untuk melihat, belum lagi. Tapi bila mereka ini mohon, pada suatu masa, pada malam nisfu Syaban, Allah Ta'ala berikan kelebihan, mereka turun. Sebahagian daripada para malaikat ni yang Allah Ta'ala izinkan, mereka akan turun untuk menyaksikan orang-orang yang Allah Ta'ala sebut. Selalu Allah Ta'ala firmankan depan para malaikat ni, malaikat nak tengok siapa orang yang selalu sebut ni, siapa mereka ni, siapa? Oh, ini orangnya. Bila memang layaklah mereka ini dipuji oleh Allah. Amin. Bila Allah Ta'ala puji ini, Allah Ta'ala kata, Allahumma fir, Allahumma rahamhu, ya Allah ampunkanlah dosa mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Doa para malaikat ini sebut, masa disebut namanya, tapi bila jumpa, ya Allah kabulkan permintaan mereka. Jadi disebutkan oleh ulama, kita bagi manusia itu ada dua perayaan. Orang Muslim itu dia ada dua perayaan, hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Bagi malaikat juga ada dua hari perayaan. Maka hari perayaan bagi para malaikat adalah nisfu Syaban dan Lailatul Qadar.
malam Lailatul Qadar, maka pada ketika itu turun para malaikat yang diizinkan oleh Allah turun pada malam itu untuk beberapa urusannya. Maka mereka juga salah satu urusannya untuk melihat kepada para manusia-manusia yang Allah sentiasa puji-puji di hadapannya ni. Jadi dia nak tengok, dia hadir mereka dalam majlis tu, nak tengok, oh ini orang dia, ini majlis-majlis yang dia katakan ni majlis-majlis kebaikan yang mereka lakukan. Mereka dia naungi, diliputi rahmat sampai ke arasnya tuan, insya-Allah. Jadi yang dapat kita kongsikan sikit melalui kelebihan-kelebihan. Jadi hadirlah kelas-kelas pengajian. Ia juga adalah bentuk-bentuk kebaikan. Allah Taala nak bagi kebaikan kepada kita ni tuan. Jadi kitalah yang mencari kebaikan untuk dapatkan kebajikan yang kita harapkan tuan. Jadi ini dapat kita kongsikan sikit, insya-Allah penerangan lebih lanjut hari Jumaat tuan. Hari Ahad akan datang ni. Insya-Allah itu penerangan lebih lanjut. Ustaz tu nanti akan cerita lanjut tentang nisfu Syaban tuan. Jadi itu akan dibuat sambutan. Okay, tuan, kita masih lagi dalam membincangkan dalam bab fiqh, dalam bidang fiqh, fiqhul ibadah dalam kitabus solah. Sebelum ni kita dalam kitabut taharah, kitab bersuci. Dah habis daripada pertemuan yang sebelum ini, kita telah bincang sedikit. Jadi kita sambung dalam tajuk dalam kitab yang baru, kitabus solah. Kitabus solah itu solat yang difardukan ada 5 waktu sehari semalam. Solat-solat itu wajib tunaikan sebagai wajib yang diperluaskan ketika masuk waktunya. Wajib ditunaikan oleh orang yang mukallaf yang telah diperluaskannya ketika masuk waktunya. Bila masuk waktunya wajib ditunaikan. Sekiranya waktu sesuatu solat itu telah mudhi'ah, sempit atau suntuk, wajiblah disegerakan pada waktu itu juga. Wajib ditunaikan dalam waktu itu juga. Kalau dah terlebih tuan, maka dia kata dah expired lah. Dah expired, maka berani nak makan tuan kalau makanan dah expired tuan. Dah terlebih waktu ni, maka ianya dah jadi satu benda yang telah melampaui waktu, maka dia tidak lagi dikira, melainkan kita harapkan Allah Ta'ala terimanya dengan kita melakukan solat-solat qada. Tuan-tuan, bukan kita kata senang nak qada tuan. Orang yang melakukan solat di dalam waktunya, insya-Allah dalam penerimaan Allah ada. Kenapa Allah Ta'ala janjikan innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dekat sini tak ada. Biasa dekat jam-jam tu ada. Jam-jam yang ada masa tu. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu ke atas orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, waktu yang telah ditetapkan. Dia dah ada waktu-waktu dia. Kalau ada terlebih waktu dia, maka penerimaannya itu di sisi Allah. Jadi orang yang terlebih waktu dia dah maknanya dia tak tunaikan dalam waktu dia, dia keluar daripada waktu dia baru dia tunaikan, maka ulama menyebutkan moga-moga Allah Ta'ala terima. Belum confirm terima. Jangan kita kata tak apa, kalau tak dapat kita buat, kita tak dapat sembahyang zuhur kan, sembahyang maghrib kan, nanti kita qada je lah. Kita boleh nanti kita qada. Moga-moga Allah Ta'ala terima, belum pasti terima tuan. Tapi jangan lupa kata moga-moga Allah Ta'ala terima, belum pasti terima, tak payah buat, lagi teruk kena. Dah lah tak solat, tak nak pula minta maaf, tak nak pula rasa merendah diri, rasa bersalah, nak cuba qada balik, tak ada. Ini pun tak nak juga. Tak payah buatlah, tak payah. Belum tentu Allah Ta'ala terima. Belum tentu, tak dia kata Allah Ta'ala tak pasti tak terima tuan. Jadi moga-moga Allah Ta'ala terima. Tapi insya-Allah orang yang dalam waktunya Allah janjikan penerimaan itu lebih luas, lebih tepat lagi dalam melaksanakannya tu. Jadi untuk waktunya, jadi waktu-waktu solat ada 5 waktu solat. Untuk penetapan waktu zuhur, waktunya bermula daripada tergelincir matahari dan akhir apabila bayang-bayang sesuatu benda itu sama panjang dengannya. Bayang-bayang zawal
waktu gelincir matahari tidak bolehlah dikira, diambil kira tuan. Okey tuan. Ambil waktu zuhur dulu tuan Waktu zuhur. Saya ambil waktu subuh dulu kan. Jadi kita nampak jelas sikit. Waktu subuh waktunya bermula daripada terbit fajar shadiq sehinggalah terbit matahari. Terbit fajar shadiq sehingga terbit matahari. Okey tuan. Dia punya waktu dia tuan. Apabila waktu subuh ni dia gelap, waktu dia gelap. Gelap, kemudian akan ada cerah sedikit. Lebih kurang dalam 1 minit. Kadang-kadang tak sampai 1 minit. Dia cerah sikit. Dalam kegelapan malam tu, dah nak ke hujung tu, nanti dia akan cerah sedikit. Sekejap je. Tak adalah cerah terus tuan. Dia macam ada cahaya sikit, kemudian dia gelap balik. Kemudian baru dia cerah semula sikit. Dia dah mula. Dia cerah sedikit itu belum lagi. Belum waktu masuk waktu subuh. Belum. Itu dia panggil fajar kazib. Fajar kazib. Dia tengah gelap tu. Kalau kita buka lampu semua kita tak nampak tuan. Mungkin dekat luar dan sebagainya mungkin kita akan nampak. Kita tengok dia luar, duduk kat luar. Kalau ada cahaya-cahaya ni mungkin kita tak nampak. Dan mungkin dalam keadaan kegelapan tu kita akan nampak dia gelap tu, ada nampak macam cerah sedikit, macam cerah aja, macam cerah sedikit dalam masa beberapa saat je. Dia cerah sikit kemudian dia gelap balik. Dia gelap balik dalam masa 1 atau 2 minit gitu, kemudian dia cerah, dah mula cerah. Itu pada cerahan kali kedua itu baru dia panggil fajar shadiq. Ini fajar shadiq. Bermulanya daripada waktu itu sehingga terbit matahari. Terbit matahari. Tuan, kita kata tak apa, ahli ini kita dah ada jam. Kita dah ada jam-jam apa nama, jam-jam digital dan sebagainya yang menunjukkan waktu-waktu solat. Alhamdulillah baik. Tuan dalam kapal terbang ada jam tuan. Jam kita ada. Jam dalam kapal terbang pun ada. Tapi kita dah tahu dah masuk waktu ke tak belum? Macam mana tuan? Macam mana kita nak tahu dah masuk waktu subuh ke belum? Kita dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang. Mana juga tuan? Ini kadang-kadang orang pergi haji, pergi umrah, baik alhamdulillah. Balik-balik waktu solat. Tak apalah, nanti sampai ke airport kita solat. Sampai ke airport dah pukul 10. Solat subuh lah apa pukul 10. Jadi apa nama? Dekat atas kapal terbang tu lagi dah masuk waktu subuh. Jadi kita solatlah dalam kapal terbang. Jadi macam mana dah masuk waktu ke tidak? Tengok dekat wah. Maknanya kita tengok dia dah ada mula cahaya sedikit. Lajak sedikit waktunya. Maknanya daripada gelap tadi tu dia dah mula ada sedikit cahaya. Dah ada terang sedikit, belum terang sangat, belum nampak matahari lah, belum nampak matahari. Dekat awan tu, dekat apa nama dekat kawasan awan tu dah mula ada nampak cahaya. Cahaya yang mula terang. Dah boleh solat subuh. Kalau tuan-tuan masih lagi dah masuk ke belum ni? Dah masuk ke belum? Bagi dia terang lagi sikit sebelum nampak matahari. Dia akan ada cahaya, dah ada cahaya sebelum keluarnya cahaya, belum keluar matahari tu dia dah ada cahaya dia sikit tuan. Ini waktu subuh. Ini waktu subuh. Dia masih lagi waktu subuh. Kalau dalam kapal terbang, kalau kita dekat atas dekat sini tuan, kita boleh tengok jam ni lah. Kita tengok jam ni. Tapi jam kat rumah kita tak ada jam macam ni. Jadi macam nak tahu tuan dah masuk waktu subuh ke belum? Satu dengar azan subuh lah. Kalau tak dengar azan subuh, kita mungkin dekat London ke dan sebagainya. Macam mana nak tengok tuan? Tengok di luar. Tengok di luar. Dia satu benda, pokok lah kita kata. Ada pokok dekat depan rumah kita dan pokok dekat luar. Dalam pokok tu, dia punya mula-mula masa gelap, kita nampak dia hitam semua je. Tak nampak apa-apa. Tapi kita, bila dah masuk waktu subuh ni, kita dah boleh nampak dia punya, dah boleh nampak daun sikit-sikit. Kita dah boleh nampak daun dia, warna belum lagi hijau tuan
dia masih dah boleh nampak daun dia, dah boleh nampak dia punya bentuk pokok tu agak jelas. Tadi malam gelap tak nampak sangat jelas dia pokok dia, tapi ni dah mula nampak jelas sikit pokok-pokok dia tu. Itu dah mula masuk waktu subuh. Sehingga bila tuan? Sehingga kita boleh nampak daun tu warna hijau masa siang, kita dah boleh nampak daun tu warna hijau. Itu dah masuk. Itu dah matahari dah terbit. Dah habis waktu subuh. Kalau kita masih lagi nampak, masih lagi daun warna hijau-hijau gelap-gelap lagi, hijau gelap yang maknanya masih antara malam nak ada kena cahaya sikit, maka ia masih lagi waktu subuh. Kalau dah nampak betul bentuk daun tersebut dah jadi warna dia pun dah nampak jelas, maka ia dah habis waktu subuh. Maknanya matahari dah nampak daun dia semua dah. Dah nampak semua daunnya. Dia tuan, jadi dia ada matahari juga tuan tak jatuh. Jadi dia punya ikut keadaannya tu tuan. Tu dia kata waktunya sangat, maknanya dia punya ikut waktu dia. Bila matahari tu tenggelam, tak tenggelam langsung. Lepas 16 jam tu tuan. Ia sama tuan. Maknanya dia punya waktu siang dia, matahari tak tenggelam. Waktu siang dia 16 jam. Ada matahari tak tenggelam satu hari. Okey tuan. Masih matahari masih ada. Matahari masih, dia punya bentuk matahari tu ada, tapi cahaya dia tak ada. Cahaya dia tak sempurna macam yang waktu siang je lah. Maknanya dia punya kiraan tu pada cahaya. Sebab tu dia bukan kira pada matahari, dia kira pada cahaya itu. Kalau kita di sini, contoh tuan, kita nak tahu sebenarnya satu keadaan lah tuan, mana-mana kita di atas muka bumi ni, kita tengok pada cahaya tuan. Allah Ta'ala letakkan 5 waktu solat ni berdasarkan pada cahaya matahari. Dia tak kira, dia kira pada cahaya matahari. Jadi cahaya matahari tu yang menentukan. Jadi kita nak tahu waktu subuh, waktu subuh tuan, kita rasa kita dah boleh nampak benda tu sedikit pada pokoknya, pada barang-barang yang ada di luar tu kita dah boleh nampak. Dan nak tahu lebih lanjut, lebih besar lagi, nak tengok habis waktu subuh ke tidak. Kalau kita pasang lampu kereta kita di atas jalan, lampu kereta kita lebih cahaya di luar lebih terang daripada lampu kereta kita habis waktu subuh. Itu dah habis waktu subuh. Cahaya di luar, cahaya luar lebih terang daripada lampu kereta kita. Ataupun kita lampu jalan, kita tengok lampu jalan kita boleh nampak. Lampu tu dia lampu warna kuning tuan Lampu warna kuning kita boleh nampak lampu dia punya cahaya tu dah mula kelam apa semua, dah nak habis waktu subuh. Dia dah mula kelam. Tapi kalau dia masih lagi nampak, masih bercahaya, terang lagi daripada luar, kat luar dah mula terang ni, nampak cahaya lampu jalan tu masih lagi terang, belum habis waktu subuh, dia masih lagi waktu subuh. Dia kira masih lagi waktu subuh tu. Ini penilaian kita pada, mungkin kita di Malaysia ada di masjid semua ada benda ni tuan. Kita takut kita pergi di luar negara dan sebagainya yang mungkin kita tak jumpa tempat untuk nak tahu waktu-waktu solat dia. Macam yang baru-baru dalam betul tuan. Itu alhamdulillah, maknanya kita dapat rujukan lah. Tapi kita masalahnya kita tak tahu. Kadang-kadang macam contoh tuan, di internet lah, alhamdulillah baik. Tahniah tuan, tahniah. Itulah, maknanya itu yang moden tuan, alhamdulillah baik. Maknanya kita akan dapat merujukkan kepada waktu negara-negara terdekat macam yang baru ni tu, dalam beberapa bulan, tahun lepas lah, tahun lepas, bapak mentua saya dengan beberapa rombongan ni, diorang pergi ke rantau Balkan. Bila pergi rantau Balkan ni, ada negara-negara yang memang dia kata kurang orang Islam kat situ. Bila kurang sangat orang Islam tu, jadi nak kata nak jumpa masjid memang tak adalah, susah kata. Sangat susah dan sebagainya. Jadi mereka ni kata, jadi nak solat tu macam mana?
tengoklah. Jadi dia rujuk pakai internet, alhamdulillah baik tuan. Maknanya kalau kemudahan tersebut dan sebagainya, alhamdulillah. Kalau kita pergi ke kampung-kampung mungkin tak ada, maka kita lihat kepada hukum alam. Hukum alam adalah yang paling tepat. Inilah hukum alam dia, maknanya kita tengok cahaya di luar. Daripada mula-mula nampak satu bentuk daun ke pokok gitu, ada dalam gelap kita tak nampak pokok, masih nampak macam tu satu benda gitu je. Tapi daripada kegelapan tadi kita dah mula nampak bentuk-bentuk pokok dan sebuah bentuk pokok tu dah mula nampak dan sebagainya, sehinggalah jelas pokok itu. Baru habis waktu subuh. Jelas pokok tu nampak, daun dia dah mula nampak warna hijau apa semua, itu dah habis waktu subuh. Kalau dia masih lagi nampak antara hijau ke hitam, hijau cair gitu dan sebagainya, maka dia belum habis waktu subuh. Itu penilaian dia. Kalau tuan boleh nampak air di atas daun, air itu dah mula mengalir, dah mula habis waktu subuh. Subuh kan dia ada apa nama? Embun. Kalau dia sebelum waktu subuh lagi, dia masih lagi waktu subuh, air itu masih menitik-nitik lagi, boleh nampak titik-titik dia belum lagi mengalir. Tapi kalau dia habis tu, dia dah mula mengalir ke bawah. Dia dah mula terang, dah mula matahari dah mula naik. Tuan itu tanda dia. Ini ikut hukum malam lah tuan, ikut hukum malam. Okay, tuan, itu waktu subuh. Lepas habis waktu subuh, maka dia masuk waktu syuruk. Dia habis waktu subuh, maka dia masuk waktu syuruk, iaitu terbitnya matahari. Terbit matahari. Jadi terbit matahari ini adalah lebih kurang dalam 27 minit sahaja. Matahari itu dia dah keluar 27 minit je. Lepas waktu subuh tu 27 minit, dia masuk waktu syuruk. Waktu syuruk dah habis waktu subuh. Isyraq, waktu isyraq kan dia kira untuk waktu syuruk. Habis saja 27 minit atau setengah jam lah lebih kurang. 27 minit ke 30 minit. Jadi dia ambil 27-28 minit gitu. Habis saja waktu syuruk, maka dia masuk pula satu lagi fasa, iaitu waktu duha. Waktu duha. Dia akan masuk waktu duha. Jadi waktu duha ni matahari tadi dia nampak, dah mula nampak matahari tu. Itu dah masuk waktu syuruk. Matahari naik sikit. Kalau orang dulu sebut kadar segala, diukur pakai galah. Tak tuan, maknanya kita nampak matahari tu dah mula naik sikitlah, tinggi gitu sikit. Dia dah mula nampak. Kalau dulu dia sandarkan galah dekat pokok tu, jadi dia kata matahari sudah tinggi segala tu, dia dah masuk waktu duha. Itu kadar segala. Matahari itu dah naik tinggi sikit lah, dah tinggi sikit, maka habis waktu syuruk, dia dah masuk waktu duha. Tuan, lebih kurang daripada waktu syuruk nak ke waktu duha 27 minit lah tuan. 27 minit ke 30 minit. 27 minit ke 30 minit dia dah masuk waktu duha. Waktu duha, dan berkekalan waktu duha ini sampai sampai waktu matahari betul-betul berada tengah langit. Itu panggil waktu istiwa. Waktu istiwa. Kita kata tuan waktu duha lebih kurang kita masuk 27 minit. Sekarang ini masuk waktu syuruk waktu berapa tuan? 7.20. Okey, 7.20 masuk waktu syuruk, lebih kurang 7.47 dah masuk waktu duha. Tambah 27 minit lagi dah masuk awal waktu duha. Itu dipanggil awal waktu duha. Kalau nak sembahyang duha pun dah boleh dah, tapi lebih elok dilewatkan sikit. Itu awal waktu duha, berkekalan sehingga matahari betul-betul berada di tengah-tengah langit, iaitu lebih kurang antara 10 atau antara 10 hingga 10 minit sebelum waktu zuhur. Berapa tuan? Waktu zuhur 1.27. 1.27 lebih kurang dalam 1.17 habis waktu duha. Lebih kurang dalam 1.17 habis waktu duha. Tapi waktu duha ni ada 3 atau 4 fasa. Yang awal itu adalah waktu yang biasa. Waktu terbaik untuk waktu duha, betul-betul sikit dia dah naik, betul nampak jelas sikit lah. Lebih kurang kita kata dalam pukul 9, 8.30, 9 ke 10 hingga 11. Itu afdal untuk sembahyang duha.
Itu waktu-waktu yang afdal. Yang sebelumnya tu antara dalam 7.40 tadi tuan dalam 7.40 sampai ke 7.47 tadi. 7.47 sampai ke pukul 8.30 ni, maka ianya adalah waktu boleh buat sembahyang duha, tapi lebih baik dilewatkan sikit. Waktu afdalnya lebih kurang dalam 8.30 ke sampai pukul 10, 11 lah. Sampai sebelum pukul 11 lah. Pukul 11 nak ke pukul 1 boleh tak sembahyang duha lagi? Boleh, cuma agak waktu-waktu dah mula waktu kritikal. Itu dah mula waktu-waktu nak habis waktu duha dah tu. Dah nak mula habis waktu duha. Dan apabila matahari dah berada tengah-tengah pada waktu istiwa, maka waktu itu tidak ada solat sunat pada waktu itu. Solat-solat sunat yang biasa tidak dilakukan. Bahkan kalau ada solat yang sunat yang berwaktu, contohnya kebetulan waktu istiwa itu berlakunya gerhana, maka sunat sembahyang gerhana, maka itu boleh buat. Itu sembahyang sunat gerhana. Katalah pukul dalam waktu istiwa itu tadi, yang matahari betul-betul tengah-tengah langit tadi tu, kita tak makruh waktu itu. Ada yang kata haram sembahyang, ada yang kata makruh. Ulama sebutkan dalam situ. Maka kalau kata kita nak pergi musafir dan kita nak keluar masa tu, baru kita nak solat sunat musafir, maka boleh kita buat solat sunat musafir ketika itu. Itu yang berwaktu lah. Kalau saja kita nak buat solat sunat biasa, tak ada. Sunat hajat ke apa ke, maka tidak digalakkan kita buat waktu itu. Dan sebagainya kita nak buat solat sunat yang lain lah. Jadi itu waktu istiwa. Kemudian bila matahari itu, bila tandanya tuan, bila matahari dah tengah-tengah tu, kalau benda yang ada, satu benda yang ada di hadapan dia tidak ada bayang. Kalau pacak satu kayu dekat tengah-tengah padang tu, tengah tempat yang tidak ada terhalang, maka kayu tu tak ada bayang langsung. Dia tidak ada bayang langsung, maka dia itu waktu istiwa. Kemudian matahari akan bergerak sedikit ke arah barat. Tadi dia naik pada sebelah timur, kemudian dia akan bergerak sedikit, dia tergelincir sikit ke arah barat, maka dah ada bayang sedikit keluar daripada kayu ini, tiang elektrik tadi, ataupun benda yang kita letak lah, apa-apa benda, tiang elektrik kita boleh ukur dan sebagainya. Apa-apa tuan yang dekat depan, apa nama kita punya tiang bendera, boleh yang tempat penyidai, boleh semua tuan. Kereta kita pun boleh, tapi tuan kena pastikan betul. Bumbung rumah kita pun boleh. Kita tengok dia punya gelap dia sekarang belah mana. Tengok dia punya bayang-bayang dia. Tengok bayang-bayang ni. Maka apabila bayang-bayang dah berada di sebelah timur, maknanya matahari sekarang berada di sebelah barat. Dia dah ada sedikit keluar je, dah masuk waktu zuhur. Dia dah ada sedikit bayang di sebelah timur. Satu kayu kita letak macam ni tuan Maka matahari sebelah sini daripada timur naik ke barat. Jadi bila matahari berada di sini, yang ini tak ada bayang. Kosong tuan, tak ada bayang. Jadi bila matahari tergelincir sikit sebelah barat, maka dia punya bayang-bayang dia sebelah sini. Bila matahari sebelah sini, dia punya bayang-bayang dah ada sini sikit. Yang ini dipanggil waktu zuhur. Dah masuk waktu zuhur. Bayang dah mula ada sebelah sini sikit. Dah masuk waktu zuhur. Kemudian berkekalan waktu dia ni sampai matahari dia akan turun lagi. Bila turun, bayang-bayang ni dah sama panjang. Bayang-bayang dah sama panjang atau lebih panjang daripada itu, daripada benda ni. Bayang-bayang dia dah sama panjang dengan benda ini ataupun lebih panjang lagi daripada benda ini, maka dah masuk waktu asar. Dah masuk waktu asar. Okey tuan, jelas tuan. Zuhur. Nampak tuan-tuan Zuhur tu yang kalau tak ada bayang, belum lagi masuk waktu zuhur. Matahari betul-betul ada tengah-tengah ni. Ini belum ada bayang. Tapi kalau dia dah condong sikit sebelah sini, dia ada bayang sikit je, dah masuk waktu zuhur.
Dah ada dah waktu zuhur. Kalau kemudian bayang-bayang tadi tu dah mula sama panjang dengan benda tadi tu, maka dia dah masuk waktu asar. Dah habis waktu zuhur, dia dah mula masuk ke waktu asar. Okey tuan, nampak tuan daripada zuhur masuk ke asar tadi? Jelas tuan? Okey tuan, bila pula asar? Asar tadi bayang-bayang tadi dah mula sama panjang, kemudian atau lebih panjang daripada itu sehingga bayang hilang. Bayang-bayang tadi hilang terus. Maka matahari maknanya dah mula masuk. Dia dah masuk, dia dah mula terbenam. Maka bayang-bayang tadi tu daripada panjang dah tak ada bayang. Dia dah mula tak ada bayang, maka dia nak masuk ke waktu maghrib. Itu kita tengok pada barang. Kita boleh tengok juga di luar, pokok dia nak sama lebih kurang macam waktu subuh. Daripada pokok itu jelas nampak daunnya warna hijau apa semua, dah mula kelam, dah mula tak nampak. Dia dah mula tak nampak tuan. Dah mula agak-agak, dia dah mula macam nampak, dah mula hijau pekat. Sedangkan masa siangnya kita nampak dia hijau cair, jelas nampak daunnya. Tapi dah mula nampak macam hijau-hijau, antara hijau ke hitam, hijau kehitaman. Dia dah mula nampak hijau kehitaman. Itu dah masuk waktu maghrib. Penilaian satu tuan Itu nak tengok pada cahaya. Satu lagi kita boleh tengok lampu jalan. Lampu jalan lagi terang daripada cahaya di luar, dah masuk waktu maghrib. Lampu kereta kita lebih terang daripada cahaya di luar. Lampu kereta kita, kita buka lampu kereta kita, kita jalan tengok dekat jalan raya tu, nampak lampu kereta kita lebih terang dekat atas jalan raya atau dekat luar tu lebih terang daripada di luar, maka dah masuk waktu maghrib. Mana? Masuk waktu maghrib, dah sampai gitu. Waktu maghrib tadi nampak tuan. Habisnya waktu maghrib ni apabila cahaya tadi semua kita kata dalam hukum ni, dalam hukum alam kita tengok yang di langit pula di awan dia dah mula ada merah-merah, tanda mega-mega merah di dada langit. Itu dah masuk waktu maghrib. Dah mula ada benda-benda mega-mega merah di dada langit. Itu dah mula masuk waktu maghrib. Dah mula masuk waktu maghrib, sehingga merah-merah tadi tu semua dah masuk waktu maghrib dah tuan. Dah masuk sehingga hilang merah-merah di dada langit dan cahaya lampu dah lagi terang daripada di luar. Maknanya cahaya di luar dah hilang habis. Habislah waktu maghrib, dah masuk waktu isyak. Habis dah tak ada cahaya langsung dah kat luar, cahaya matahari langsung tak ada dah, maka dah masuk waktu isyak. Itu je penilaian. Daripada isyak nak masuk ke subuh, tunggu balik yang tadi, waktu Fajar Sadiq, Fajar Kazib tadi tu. Jadi dia balik lagi waktu isyak, berkekalanlah waktu isyak ini sampai ke daripada tadi dia hilang cahaya langsung di luar, tak ada, sehinggalah ada terbit cahaya yang sedikit di luar. Okey tuan. Dia kata, apa ustaz cerita pasal apa nama cahaya-cahaya ni, kita ikut jam sudahlah. Betul, alhamdulillah, tahniah tuan. Memang betul, kita boleh ikut waktu yang ada, alhamdulillah, betul tuan. Itu adalah satu tanda yang betul. Cuma yang kita risau ini adalah apa tuan, kita berada di tempat yang tidak ada panduan waktu. Waktu dah ada dah, cuma kita tak tahu ini waktu ni dah masuk zuhur ke belum, dah masuk asar ke belum, dah masuk maghrib ke. Kalau kita di Malaysia, insya-Allah tak ada masalah tuan. Kita mungkin di Indonesia, Thailand tu lebih kurang waktu kita tuan, tak ada masalah tu. Bila kita pergi macam tadi tuan kata, dia kutub. Pergi ziarah, kita pergi berjalan sampai ke kutub utara, mungkin kutub selatan, ataupun kita pergi ke negara-negara yang mungkin cuaca-cuacanya agak tak sama dengan kita tuan di iklim-iklim yang lain. Jadi waktu dia tak sama macam kita. Sebab tuan, macam contoh saya tuan, masa kami di Mesir, kami di Mesir, dia ada musim panas dan musim sejuk. Sama tuan, cuma kita tak ada di Mesir, kurang salji lah. Kalau di Kahirah tu semua tak ada salji. Memang tak ada salji, tapi angin ni sangat sejuk. Kami ada musim panas dan musim sejuk.
Bila musim panas, Zuhur lebih kurang, kalau kita ikut jam, Zuhur lebih kurang pukul 11.30 pagi. Zuhur. Subuh lebih kurang 4.30, 4.30, bukan 4, 4.30 ke 5, 4.30 pukul ke 5 tu. Itu subuh. Waktu subuh. Kemudian zuhurnya pukul 11, 11.30. Ni waktu musim sejuk ni. 11, 11.30. Asar pukul 2. 2. Dia dah masuk asar dah. Dan pukul 5 dah maghrib. Dah boleh buka dah. Kalau kena bulan puasa, cepatlah sikit. Jadi dia pukul 5 dah masuk maghrib, isyak dalam pukul 7. Di musim sejuk lah, musim sejuk. Jadi malam panjang, subuh lebih kurang macam tu je. Malam dia panjang, siang pendek. Tapi kalau musim panas, kena pula musim panas, subuh lebih kurang dalam 4.30 ke 5 tu, lebih kurang tuan, lebih kurang dah waktu itu je. Zuhur dia pukul 2.30. Pukul 2.30 nanti baru zuhur. Asar dah sampai pukul dekat 6, baru masuk waktu asar. Baru masuk waktu asar. Bukan asar tu pukul 6 tu, memang kita puasa pukul 6 tu. Masuknya waktu asar dekat pukul 6. Dia punya maghrib dah pukul 7 lebih nak pukul 8. Isyak dia dah dekat pukul 9. Pukul 9, 9 lebih. Isyak. Siang panjang, malam dia pendek. Siang 6 jam tadi tu, kan? Malam dia siang panjang, malam pendek. Musim panas, siang panjang, malam dia pendek sikit. Kalau musim sejuk, malam panjang, siang pendek sikit. Jadi kalau tuan kata tadi yang dekat apa negara-negara yang kat kutub tu, itu yang lagi sampai 16 jam, 20 lebih jam dan sebagainya. Tu kalau tuan-tuan duduk dekat bahagian kutub yang tu ada yang berpuasa 18 jam puasa, dalam kabut kan. Berpuasa 18 jam, 20 jam. Tak nak tu. Bulan puasa pergi luar tempat lain. Habis bulan puasa balik tidur balik. Betul tak? Jadi ini keadaan-keadaan tuan. Jadi ini yang menentukan keadaan untuk, ini hukum asal. Hukum asal pada penentuan waktu-waktu solat. Untuk waktu solat. Jadi kita ikut peredaran matahari. Peredaran matahari. Jadi itulah panduan yang paling utama sekali. Kenapa saya kata tuan, hari ini mungkin kita kata saya tak fokuskan pada kenapa dia dah pukul 1.27 dah masuk zuhur apa semua. Itu tuan dah sedia tahu. Senang alhamdulillah, masjid dan sebagainya, alhamdulillah tahu dah. Di Malaysia kita terdedah. Kita takut apa tuan? Ramai daripada orang-orang yang pergi umrah balik tak sembahyang dalam kapal terbang. Saya tak ada wuduk tuan. Macam mana nak ambil wuduk dalam kapal terbang? Tak ada, bukan ada tempat nak ambil wuduk pun, simpul pun kecil je. Tuan pernah tanya dengan dia punya pramugari tuan? Pernah tanya dengan pramugari, kalau saya nak solat boleh tak? Tanya dulu tuan. Saya pernah sekali, masa saya balik daripada Turki itu, saya nak sembahyang, saya memang kebetulan duduk lah, saya ambil duduk sikit, saya ada air yang saya bawa sikit, ada sikit lah pada air pada saya. Jadi kita dah dapat ambil wuduk dan saya nak sembahyang subuh. Jadi saya dirilah dalam kapal terbang tu, saya sendiri diri, saya takbir je Allahu Akbar, saya nak duduk balik dekat kursi saya. Kita nak duduk balik ni. Jadi kita dah takbir Allahu Akbar, nak duduk. Kebetulan pramugari tu dia kan duduk menghadap kita kat depan tu. Dia tahan. Saya solat. Lepas dia panggil saya. Dia kata, dia pergi kat belakang, ada tempat yang dia orang sediakan tu, tempat sediakan makanan tu, ada sikit tempat ruang. Dia kata, boleh solat di sini. You can solat here. Dia kata. Okay. Jadi sembahyang kat situ lah. Jadi nak sembahyang, jadi dia telefon dengan apa nama? Saya tengok luar, saya dah tengok dah masuk waktu subuh ni. Sebab saya datang balik malam nak ke subuh. Jadi saya tengok di luar tu dah mula nampak cahaya sikit-sikit tu. Saya kata ni dah mula dah pasti dah ni. Dah mula masuk waktu subuh. Jadi saya pun nak sembahyang subuh. Jadi tu saya diri. Tadi dia kata okay, ni saya batalkan balik. Dan dia kata boleh sembahyang kat situ. Berdiri saya sembahyang tu. Tapi tak boleh sembahyang berjemaah lah. Cukup untuk satu orang. Jadi dia bagi satu tempat. Jadi kebetulan pula saya naik
kapal-kapal Iran. Travel tu dia kapal-kapal Iran. Jadi dia pun bagilah satu tempat, dan kemudian dah bagi tu, dia kata ada satu sejadah apa itu dia bagi, dan dia bagi juga batu. No. Thank you, I don't know. Dia letak batu lah, dia kata you should use this. Tak apa. Dia bagi batu tu nak letak kat bawah tempat kita sujud. Saya kata tak apalah, thank you. Okay, dia kata lepas tu dia ambil lah, dia simpan. Jadi lepas tu bila saya sembahyang, tengah habis saya sembahyang tu, kebetulan ada satu orang pergi tandas. Dia tanya, saya bagi salam, jadi dia tunggu kat situ. Boleh sembahyang kat sini? Dia kata boleh. Saya sembahyang dah tadi. Jadi dia pun ambil wudu, dia sembahyang kat situ. Dia pun sembahyang dan dipanggil orang lain sembahyang. Saya panggil juga isteri saya juga, so sembahyang kat situ. Mungkin tempat terhad dan sebagainya. Satu, tak ada wuduk tuan. Kita tak ada wuduk. Jadi cara wuduk dia, sebab kita dah bagi tahu sebelum ni, masa tuan masa tak meeting. Cuma nak bagi tahu sikit tuan mungkin kita tak ada cara nak berwuduk. Tanya dengan dia orang ada spray. Jadi spray, kita spray kat muka je. Tak, kalau tak spray, ada dua cara. Kita spray kat muka saja pun boleh, ataupun ambil spray kat tangan dan kita sapu muka semua sekali. Spray air tu kat tangan dan kita sapu muka semua sekali. Sekali cukup. Kalau nak buat 3 kali, tu pula. Tapi sekali pun dah cukup. Kemudian spray lagi kat tangan. Kita nak sapu tangan tuan spray kat tangan kiri, sapu tangan. Jangan angkat dulu. Selagi kita tak sempurna, jangan angkat tangan kita. Ataupun tuan spray je, spray pun boleh. Untuk tangan kiri pula sama juga. Spray kat tangan ni. Kita selagi kita tak sempurna, jangan angkat letak balik. Itu dah kita dah sebelum ni kita sebut itu dah jadi mustakmal. Yang ni selagi ni sapu je lah. Berapa kali tuan nak sapu, 100 kali tuan nak sapu pun tak ada masalah. Okay, kemudian sapu sama juga rambut dan juga kaki kita sapu sikit. Itu kalau ada benda tu. Kalau katalah memang tak ada, langsung pada air dan sebagainya, boleh tak sembahyang? Wajib sembahyang. Masih wajib sembahyang. Dan cari debu, ada tayamum, kena tayamum. Kalau tak ada air, kena tayamum. Ada debu tuan? Mana ada debu dalam kapal terbang? Kalau tak ada isyarat, maka kita duduk kat kursi kita tu, tangan kita ni terlekap dekat belakang seat tu. Memang kat situ tak ada debu pun, tak ada debu tanah pun. Kita lekap je tangan kita kat situ dan kita isyarat tayamum. Kita niat saja aku tayamum kerana Allah Ta'ala. Sapu muka. Sapu gini je sekali tuan. Tak payah gosok-gosok, tak payah. Sekali je gitu. Sapu dah. Cukup untuk muka, sekali je. Dan kemudian sapu tangan pula. Sekali lagi ambil, lekap lagi tangan kita, sapu dia. Sampai sini, bawa ke depan. Dah habis. Dan sapu yang ni ke sini. Dah habis. Dan solat. Dan kemudian kita solat. Kita boleh duduk atas kursi tu, kita solat lah. Kita sekurang-kurangnya kita takbir. Dan kita kena yakin inilah kiblat kita. Inilah kiblat kita. Kita terus takbir, sekurang-kurangnya kita berdiri, Allahu Akbar, dan boleh duduk terus. Duduklah, semain duduk je terus. Sebab kita nak rukuk sujud kan, kalau kita duduk rukuk sujud dia langgar si depan pula. Dia tak boleh nak sujud. Jadi kita duduklah, duduk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Macam kita duduk atas kursi. Jadi kita rukuk sikit dan sebagainya. Dan tadi ada wuduk. Tuan ada wuduk tak tadi tuan? Kalau ada wuduk, serah sembahyang dah tak payah kodok, tak payah ulang balik. Yang ada ni yang pakai isyarat saja tadi tu. Yang tak ada wuduk dan tak ada tayamum. Yang isyarat saja, maka dia apabila dia sampai dekat bawah nanti dia kena ulang balik. Dia bukan kodok, ulang semula. Dia ulang balik sembahyang tadi. Jadi katalah, apa susah-susah Ustaz? Dah lah sembahyang kat dalam kapal terbang hara gitu. Nanti kat bawah kena ulang balik. Ya, kena ulang balik sebab tuan tak ada wuduk dan tak ada tayamum. Kena, kalau tuan ada wuduk, kalau tuan ada tayamum, tak payah ulang balik.
Tapi kalau tak ada, hanya isyarat tayamum saja, ini kena ulang balik. Jadi kata, kalau macam tu tak payahlah sembahyang kat atas kapal terbang, baik kita sembahyang kat bawah aja. Itu tu. Yang kedua pula, kalau kapal terbang itu mendarat dengan selamat, alhamdulillah, tuan boleh sembahyang lagi. Kalau tak mendarat dengan selamat, MH17, boleh jangka tuan? Boleh kita jangka dia turun dengan selamat? Boleh kita mendarat dengan selamat? Tuan pasti dia akan turun dengan selamat? InsyaAllah. Kita selama hari ini alhamdulillah baik kapal turun. Tapi berapa banyak kapal yang tidak turun dengan selamat? Berapa banyak yang meletup di atas? Bukan kita tak takutkan orang tuan, tapi kalaulah tidak turun dengan selamat dan berlaku kematian ketika itu, kita kembali kepada Allah. Allah Ta'ala tak tanya macam mana kamu baik. Allah Ta'ala tak tanya. Tapi Allah Ta'ala tanya, kenapa dah masuk waktu solat tak solat? Kenapa dah masuk waktu solat kamu tak solat? Itu je Allah Ta'ala tanya. Kenapa masuk waktu solat ni tapi kamu tak solat? Tuan dalam kitab di mana ada disebutkan dalam Mata' al-Badrin, Syekh Ramli. Syekh Ramli ni orang yang membincang dalam mazhab Syafi'i. Dia beliau ni mengqadakkan solat ibunya yang ketika itu meninggal pada waktu zuhur. Ibunya masuk waktu zuhur, ibunya meninggal, maka dia tolong qadakkan balik. Jadi orang tanya dalam mazhab Syafi'i ni tolong qadakkan untuk solat untuk orang lain solat. Dalam mazhab Syafi'i tak ada tuan. Kalau orang dah meninggal kita qadakkan solat dia, tak ada. Tapi Imam Syekh Ramli ni untuk buat, maka orang tanya dengan dia, kenapa tuan qadakkan tuan ke? Bukan, tapi saya tolong qadakkan ibu saya kerana ibuku tu meninggal. Ibu dia meninggal ni kata zuhur 1:27 lah. 1:27 ibu dia meninggal 1:28. Dah 1 minit tu ibu dia meninggal. Baru masuk waktu zuhur, baru lagi awal masuk waktu zuhur tu ibu meninggal. Maka aku takut kalau Allah Ta'ala tanya ketika itu, wahai Sianu binti Sianu, kamu ni mati, kenapa kamu tak solat zuhur dulu? Sedangkan dia berada dalam sakaratul maut ketika itu. Jadi aku takut ketika itu dan aku tolong qadakkan untukmu. Itu saja. Jadi keadaan pun dalam sakaratul maut pun masih lagi dalam keadaan, asalkan fikiran kita masih lagi boleh memikirkan kepada Allah Ta'ala dan boleh lagi bertindak balas dengan keadaan alam, maka wajib solat. Wajib solat dan wajib solat dalam waktunya. Jadi ini yang dapat kita kongsikan sedikit tuan tentang waktu-waktu solat ni untuk panduan kehidupan kita lah tuan. Panduan kehidupan kita. Di sini alhamdulillah baik, yang saya bagi tahu tadi untuk hukum-hukum alam, mungkin kita berada di luar daripada kawasan kita, daripada luar tempat kita. Ni jangan kita kata saya berada kat mana saya pun tak tahu macam mana nak, tak payah sembahyang. Tak apa tuan. Nanti Allah Ta'ala tanya, berdiri depan mahkamah Allah Ta'ala susah tuan. Jadi Allah Ta'ala tanya solat, contoh tuan sikit tuan. Contoh dia tanya siapa imam, ada satu orang ni Nabi sabdakan bahawa mereka ini akan datang berada di mahsyar. Di mahsyar itu, sampai di mahsyar mereka akan pergi ke mizan. Sampai di mizan Allah Ta'ala tanya, wahai si fulan bin fulan, waktu ini dah masuk waktu tapi kenapa kamu tak solat? Saya sakit ya Allah. Ketika itu saya demam, saya sakit, saya tak dapat nak solat. Saya sakit, saya tak dapat nak solat. Allah Ta'ala, Nabi Ayub ini menderita sakit sehingga kan tak boleh bangun langsung nak kata. Orang tolong ambilkan wuduk, isteri tolong pun bantunya untuk dalam mengambilkan wuduk. Masih solat. Panggil Nabi Ayub, wahai Ayub, bagaimana solatmu? Ya Allah, aku solat cukup waktu, aku solat ya Allah. Takut aku. Agak-agak kita baru kita sakit, demam sikit tak. Sakit tangan sikit sakit. Baru sakit sikit tak solat dah. Ayub masa hari tu tuan. Itu baru orang sakit, belum cerita orang yang mungkin orang sibuk urusan dan sebagainya, mungkin datang Allah Ta'ala akan bawa penyaksi-penyaksi yang lain, Sulaimannya, Nabi lain untuk menyaksikan ketika itu, mendakwa balik,
kamu kena bela diri lah tuan. Masa tu bela diri. Jadi ini yang dapat kita kongsikan sikit. Jadi kepentingan solat memang penting, wajib dan tidak boleh ditinggal oleh orang Islam selagi mana dia masih lagi waras akalnya dan masih lagi dapat mendirikannya solat. Ini yang dapat kita kongsikan sikit pada pertemuan ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bincangkan lagi perkara-perkara yang berkaitan. Jadi mungkin dari penangguhan sampai lepas raya nanti kan tuan. Okey, insyaAllah. Jadi aku qauli hadza astaghfirullah wa muslimin. Ada soalan tak? Masa tuan insyaAllah nanti dalam pertemuan yang akan datang kita akan bincangkan. Dia aku qauli hadza astaghfirullah wa muslimin. Subhanallahu rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alna min ummati Muhammadin